Bab fi man takallama bi kalimatin yudhiku bihan nas. Hari ini kita akan belajar apa hukum jadi pak lawak. Okey, apa hukum jadi pak lawak? Maharaja lawak, apa hukum? Kalau ustaz lawak, depa panggil saya ustaz raja lawak. Astagfirullah. Di mana saya lawak? Tuan-tuan, berapu berbual. Baik, apa hukum jadi joker? Merenang joker. Apa hukum orang yang rajin bagi orang gelap, membohong dalam menggelapkan orang? Ini ada 4 hadis kita akan baca berkenaan dengan hukum menjadi pak lawak. Jadi tuan-tuan, bolehlah sebar-sebarkan hadis-hadis yang kita baca ni. Sebab sekarang ni orang suka sangat jadi pak lawak, jadi menggelapkan orang. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula latakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fil nar. Hadis hasan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seorang laki-laki bercakap dengan satu perkataan yang dia tidak melihat benda yang dia cakap, maka dia akan terjun ke dalam neraka selama 70 kharif. Dia jatuh dalam neraka selama 70 kharif. 70 kharif ni apa? Selepas ni kita huraikan. Dia tak tengok benda tu. Dia tak tengok dengan batang hidung dia, dia tak tengok dengan biji mata dia. Dia main cakap ya. Maka orang yang main cakap padahal dia tak tengok, dia terjun dalam neraka 70 kharif. Yang ni banyak ni tuan-tuan. Banyak ni hak nombor 1 ni, jenis cakap kok suka mulut dia nak cakap. Dia dengar pada orang, dia pun sebah. Dia dengar pada orang, dia pun sebah. Dia kata bukan saya tuduh, depa yang cakap tu yang saya buat sebut dalam laman saya ni lah. Senang kan cakap. Bukan saya tuduh, saya tak tuduh siapa, depa abang kat saya tu jompang lah, papang apa lama lah. Oh, senang kan cakap macam tu. Amai nak tuduh orang pun suka hang aja. Orang bagi maklumat hang tulis, orang bagi maklumat hang tulis. Hang tak tengok, hang tak perhati, hang tak tanya, hang tak ada di tempat tu, hang pergi tulis. Kalau benda ni fitnah, berapa juta orang duk baca laman web hang tu, berapa juta yang percaya, hang nak tanggung dosa depa ni. Ni hang Nabi duk sebut ni. Hang tak tengok benda tu, hang main kata saja, lingkup. Sebab tu tuan-tuan, benda yang tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan jangan komen. Orang tanya pada saya, Ustaz apa komen tentang video-video ni, apa seks lah, apa pelaj. No comment. Sebab saya tak tengok, saya tak tahu apa. No comment, no comment, no comment. Tak, tak mau. Betul, tak betul kita tak tahu. Duk diam-diam sudah. Jadi benda ni kalau kita baca kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang kamu tak lihat, benda yang kamu tak tengok, benda yang kamu tak tahu, jangan cakap. Diam-diam sudah. Kalau kita faham pada hadis ni tuan-tuan, memang baik sungguh manusia. Memang baik sungguh. Ada orang yang tanya saya, Ustaz, dia kata Ustaz ni keempat. Tak apa, saya tak marah sebab dia main tanya saya. Dia main tanya saya, betul ke Ustaz? Ustaz ni keempat. Tak apa, saya kata dah. Mana ada 4? 5. Terus dia belak tu. Tak apa, sekurang-kurangnya dia main tanya. Yang ni yang kita nak. Benda hak betul dia main tanya. Benda tu sahih dia main tanya, tak apa. Ada orang tanya PA saya, betul ke Ustaz Kazim meninggal? Di mana nak dikebumikan? Astagfirullahalazim. Yang meninggal mak saya. Saya hidup lagi insya-Allah. Tanya tu penting. Nombor 1 hadisnya. Baik, yang kedua, an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun. Wailun ni maknanya celaka. Dulu ada orang pemain bola sepak nama Wailun. Di mana orang tu?
Kuala Lumpur ke mana ke? Wailun nama Allah. Kata dia, wailun lilladzina yuhaddisu bil hadithi liyudhika bihil qauma fayakdzibu wailun lahu. Daripada Bahzi bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya telah berkata ia, aku mendengar akan Nabi SAW bersabda, celakalah, wailun, celakalah bagi orang yang bercakap dengan satu cakap supaya orang tertawa dia akan kaumnya sedangkan dia berbohong. Celakalah ia, wailul lahu. Nabi kata, sesiapa yang mereka-reka cerita, sesiapa yang berbuat-buat cerita nak bagi orang ketawa, maka orang itu adalah celaka. Dan celaka disebut oleh Nabi 3 kali. Wailun lahu. 3 kali celaka. Dia mengada-adakan cerita sebab nak bagi orang gelak. Nabi pun ada bagi orang ketawa. Nabi pun ada bagi orang suka. Tetapi ketawa dan suka itu adalah jenaka yang dibuat oleh Nabi dengan perkataan yang benar. Dia tak bohong. Bila tengok makcik ni rajin pergi masjid, rajin semayang, Rasulullah panggil makcik ni, makcik apa ni? Semayang ala Nabi, oi, nak masuk syurga Rasulullah, oi. Kata Nabi, makcik, mana ada orang tua masuk syurga? Oh, makcik tadi, ya kau tu makcik lagu mana? Memanglah, sebab besok di hari kiamat yang masuk syurga semua muda-muda, makcik pun muda. Oh, ingatkan tak ada orang tua Nabi ni pun, nampak? Itu maknanya gurau Nabi betul. Mana ada orang tua dalam syurga? Semua kita ni sebaya belaka. Ada seorang datang ke Nabi di Madinah. Dia ni banyak barang nak balik ke kampung dia. Barang banyak, untanya satu. Jadi dia datang jumpa Rasulullah, minta unta. Sebab nak buat balik barang, kalau ada unta zakat ke, unta apa-apa, hak mana tak ada siapa punya ke, dia minta. Nabi kata, baiklah, aku akan berikan anak unta pada kamu. Laki-laki tadi kata, Rasulullah, anak unta nak buat apa? Barang saya banyak. Kata Nabi, bukankah unta yang besar pun adalah anak kepada unta lain? Betul juga. Betul lah. Aku cakap aku bagi anak unta kan? Anak unta hak lain. Macam Ustaz Zuhair lah. Dia ada mak dia. Dia pun ada mak dia juga. Dia pun ada ayah dia juga. Nanti aku bagi dekat hang anak orang pada hang. Ustaz Zuhair ni anak siapa? Tak anak orang. Jadi itu kata Nabi, nanti aku bagi anak unta dekat kamu. Laki-laki tadi kata, mana boleh anak unta kecil? Dah, anak unta tu maksudnya dia ada mak pak juga, walaupun dia besar, dia tetap anak unta pada unta yang lain. Ini bentuk jenaka Rasulullah. Ini bentuk lawak Rasulullah. Lawaknya adalah lawak betul, tidak direka-reka untuk bagi orang ketawa. Hari ni cuba tuan-tuan tengok, nak bagi ketawa orang berlakon. Ada pak lawak sampai pakai baju Superman nak bagi orang gelak. Ada pak lawak sampai pakai baju hantu pocong nak bagi orang lawak. Ada pak lawak yang sampai pakai pakaian perempuan untuk bagi orang ketawa. Yang ni yang Nabi sebut wailun, celaka. Yang ni yang tuan-tuan kena bagi tahu dekat ni, astro ni cerita ni. Terus duk buat dah, raja lawak ke, gelanggang ke, maharaja ke, apa ke, tak payah buat dah. Sampai berlakon jadi hantu, berlakon jadi orang perempuan, berlakon jadi katak, berlakon jadi, bagi tahu dekat senario, tutup buku. Dia buat cerita lain. Tuan-tuan akan baca nanti dalam hadis-hadis yang lain. Nabi kata siapa yang jadi pak lawak takkan kaya hidup dia. Siapa yang jadi pak lawak takkan kaya hidup dia. Ya ke Ustaz? Tak tahu. Itu hadis Nabi sebut. Cuba tuan-tuan balik sekali lagi, buka senarai nama pak lawak. Cuba tengok siapa hak kaya.
Cerita tengok. Ustaz, Eddie Murphy kaya Ustaz. Jim Carrey kaya Ustaz. Kaya tu pak lawak Ustaz, dia dapat bayaran paling tinggi. Sebelum datangnya apa nama pelakon-pelakon Jennifer Lopez lah, apalah, Justin Bieber lah Ustaz. Jim Carrey lagi kaya Ustaz. Lagi kaya tu daripada Pirate of Caribbean, nama apa tu? Sekarang hak paling mahal Pirate of Caribbean lah pelakon. Nama apa? Lupa. Orang muda ni tahu nama apa? Nama apa? Tu paling mahal tu, pelakon lelaki-lelaki. Dulu hak paling mahal Jim Carrey lah, pak lawak. Tadi ustaz kata dia miskin, Jim Carrey kaya, bercerai dengan isteri dia, kena bayar dekat isteri dia beratus juta dolar. Dia orang kafir. Depa tu orang kafir. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dah, orang kafir ni memang Allah bagi, dia nak apa pun Allah bagi dalam dunia. Memang Allah bagi, nak kata apa? Tapi di dunia saja, akhirat tak dapat. Dia minta apa pun dia bagi. Tu orang kafir. Beza Islam kita ni ada hukum, ada undang-undang dia. Tadi saya pergi satu syarikat orang Melayu kita. Bagus tuan-tuan, saya bersyukur. Kita tengok koprak Melayu, kolam berat Melayu kita, Islam kita. Saya buat ceramah di tempat dia tadi, Masya Allah. Bagus. Saya tanya dia, ni Mak Saleh ada kerja Arab, ada kerja dengan dia. Nak senang tuan-tuan, Mak Saleh nak kerja dengan Melayu. Mak Saleh tu perhati, saya masuk tengok, hak botak ada, hak rambut tak ada pun ada, hak rambut banyak pun ada. Saya tanya Tuan Haji, berapa Tuan Haji bayar tak dia buat? CEO saja 100,000. Tu hak depan tu, hak botak tu tak, 60,000. 60,000 tuan-tuan gaji. Tuan-tuan kerja setahun baru dapat. Lepas sebulan, belum masuk rumah, belum masuk kereta, belum masuk kondominium lagi. Macam mana Tuan Haji boleh ambil mereka kerja dengan Tuan Haji? Bukan saya, saya kena temuduga dengan mereka, bukan saya temuduga mereka. Dia nak ambil mereka tu kerja dengan dia, dia kena temuduga. Gaji berapa nak bagi kat kami? Nak tengok berapa banyak duit hang. Apa hang nak bagi kat kami? Apa jaminan dia? Nak tinggal negeri kami, nak pergi tempat hang. Masya Allah, tuan-tuan. Cuma saya seronok tengok orang Melayu kita berjaya. Projek yang terbaru dia berharga 10 bilion tuan-tuan. 10 bilion. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjaya. Ya, nanti tuan-tuan tengoklah dalam paper, dalam surat khabar, dalam berita nanti apa projek orang. Ya, yang sekarang dalam proses 3 tahun perencanaan saja, dan insya-Allah bulan 6 nanti akan bergerak di seluruh Malaysia. Ya, cukup canggih dia punya sistem yang terbaru yang akan dilancarkan. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut di situ gaji saja beratus ribu, belum masuk semua-semua lagi. Orang kafir dapat macam-macam. Saya tanya dekat dia, dekat sebulan berapa kos bayar gaji itu Haji? 7 juta tak kurang. Bayar gaji saja. Ini tuan-tuan, ya, kita kena lihat. Jadi yang kita masukkan di sini terhadap orang Islam, dia ada peraturan dia. Orang kafir tuan-tuan tolak ke tepi. Memang orang kafir ni Allah Ta'ala bagi macam-macam. Apa dia boleh jadi kaya? Tuhan bagi macam-macam, sihat, seronok. Cuba tengok orang kafir, seronok. Seronok walaupun tak seronok. Macam mana Ustaz? Seronok walau tak seronok? Seronok. Pak ni duduk dalam ICU, duduk Cuba tengok anak dia main jaga, pakai skirt je. Pak tak seronok, anak seronok. Relax pakai skirt. Saya bila mak saya duduk dalam ICU selama 12 hari. Hospital swasta. 2 hari hospital kerajaan. Mana ada hospital swasta boleh baca Yasin? Saya satu sekolah membaca Yasin kat hospital. Heran semua orang, semua pakai serban, pakai jubah. Heran ni kan, doktor-doktor Cina tengok, ini mana orangnya? Baca Yasin. Saya minta pada CEO tu, minta saya nak baca Yasin. Dia pun sedia kursi, sedia apa semua. Kebetulan ada kerabat pula sakit, tumpang tui sekali. Guna lesen kerabat kan. Mereka tak boleh kata apa ni, orang komplain ni apa, baca ni, orang nak lalu bawa sakit apa-apa ni.
Kerabat suruh baca. Baca. Tumpang tuai tuan. Kita duk baca 2 sim, baca Quran habis 30 juzuk. Nak bagi bukan kata untuk mak saya ya, bukan kata untuk kerabat aja. Semua orang ada dalam ICU, semua orang ada dalam HDU, semua yang dalam yang SCCU, semua yang U belakang. ICU, HDU, CCU, semua U belakang. Dalam kita duk baca Yasin tuan-tuan, dalam laluan duk baca Yasin dalam kursi tu. Yasin, poho lalu. Ni yang pakai skirt, pakai seluar pendek, dah bukan Islam nak kata apa. Yasin wal Quran. Kita dah hafal, kita dah baca sangat pun Yasin wal Quran. Subhanallah. Hak budak-budak lain pun hafal juga, budak-budak tahfiz kita pun. Wa ja'alna min lah saya kata kat depa, bangun. Ubah